Tidak dapat dinafikan bahawa dunia telah mencapai kemajuan dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, pertanian, perindustrian, politik, bahkan pembangunan. Ini semua disebabkan teknologi yang kian mengembang tanpa henti. Namun, semasa manusia sibuk mengejar kemajuan, manusia juga lupa untuk menjaga alam sekitar. Kesannya, masalah demi masalah timbul seperti pemanasan global, banjir dan lain-lain. Bersempena dengan International Biotechnology Competition and Exhibition 2022, anjuran Universiti Teknologi Malaysia, kita akan melihat teknologi mampan ke arah dunia hijau beserta dengan huraiannya. Teruskan menonton. Komuniti yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat, jawatan dan lain-lain mempunyai peranan masing-masing dalam usaha ke arah dunia yang lebih hijau. Sebagai contoh, komuniti jurutera terutamanya boleh mengemukakan atau merealisasikan idea pembangunan lestari, iaitu pembangunan yang mementingkan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Ini bagi memastikan pembangunan negara dapat diteruskan seiring dengan usaha pelestarian alam supaya kurang kerugian yang ditampung masyarakat dalam perkara berkaitan dengan alam sekitar terutamanya. Oleh itu, hadirlah idea bandar lestari atau bandar hijau yang diinspirasikan dari bandar hutan di China. Tindakan ini berfungsi sebagai pengganti kepada tumbuh-tumbuhan yang telah ditebang untuk tujuan pembangunan. Ianya memang diakui tidaklah berupaya secara 100% bagi menggantikan tumbuh-tumbuhan atau hutan yang telah musnah akibat ditebang. Tetapi, ianya lebih baik daripada pembangunan yang ada pada hari ini. Bandar hijau yang dimasukkan itu akan ditanam tumbuh-tumbuhan di bahagian luar, bahkan di dalam bangunan secara bertingkat. Secara umumnya, ini dipanggil sebagai taman menenggak di mana konsep tanaman ini menjimatkan ruang. Tumbuhan yang ditanam hanyalah tumbuhan yang boleh dimakan dan berupaya menghalau serangga seperti pokok cili dan serai wangi bagi mengelakkan kehadiran serangga perosak dan nyamuk ke bangunan tersebut seperti yang berlaku di China. Alternatif lain boleh juga dipasang perangkap nyamuk di mana juga berfungsi sebagai penghias lampu. Pada bahagian atas bangunan yang luas akan diletakkan panel solar yang berfungsi sebagai penjana kuasa bagi lampu, sistem siraman automatik pokok dan perangkap nyamuk tadi. Ia dipercayai boleh mengurangkan kos elektrik dan sekurang-kurangnya menjadi satu titik tolak kepada penggunaan sumber alternatif ataupun panel solar di Malaysia sebagai sumber elektrik bagi menggantikan petroleum bagi menjimatkan penggunaan sumber asli negara Malaysia. Impak pembangunan bandar hijau ini kepada alam sekitar sudah tentu dapat mengurangkan peratusan gas karbon dioksida di udara. Ini disebabkan tumbuh-tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis menyerap ataupun memerlukan gas karbon dioksida secara tidak langsung, kebarangkalian bagi kita untuk mengalami krisis oksigen berkurang. Dalam erti kata lain, bandar tumbuh-tumbuhan ini menjadi pengganti kepada tumbuh-tumbuhan yang telah ditebang. Selain itu, suhu di sesebuah bandar turut berkurangan ekoran penurunan peratusan gas rumah hijau iaitu gas karbon dioksida. Tanpa kita sedar, penggunaan panel solar sebagai sumber tenaga dapat mengurangkan penggunaan nadi ekonomi Malaysia iaitu petroleum dan berlaku pengurangan pembebasan gas berbahaya ke udara hasil daripada penjanaan tenaga elektrik melalui petroleum. Kesimpulannya, alam sekitar yang digunakan Tuhan kepada kita telah tercemar kerana tangan-tangan manusia. Maka, kita sebagai manusia wajib bertanggungjawab untuk memelihara dan memelihara alam sekitar untuk kesenangan hidup kita dan generasi yang mendatang. Dunia hijau menuju ke arah masa depan yang lebih baik. Terima kasih kerana menonton.